Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap semua murid-murid berada dalam keadaan sihat dan ceria. Saya Cikgu Zamimah. Hari ini kita bertemu lagi untuk sesi pembelajaran berkaitan koordinasi dan gerak balas dalam tubuh manusia. Seperti biasa, cikgu harapkan murid-murid telah bersedia dengan buku teks, pen dan kertas untuk mencatat perkara-perkara yang penting dalam pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid sudah bersedia, mari kita mulakan. Untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu mengharapkan murid-murid dapat mencapai perkara-perkara berikut. Pertama, murid-murid seharusnya dapat menghuraikan penghantaran maklumat melalui sinaps. Murid-murid juga seharusnya dapat mengenal pasti contoh tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Murid juga harus dapat membuat rajah laluan penghantaran maklumat dalam tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Dan seharusnya murid-murid dapat melukis rajah skema yang menunjukkan arka refleks. Dan yang terakhir, dapat memberikan contoh penyakit yang berkaitan sistem saraf. Perkara pertama yang ingin cikgu kongsikan pada hari ini adalah berkenaan cara penghantaran maklumat di sepanjang neuron. Seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini dalam perkenalan dengan sistem saraf. Cikgu telah menerangkan tentang bentuk penghantaran maklumat dalam sistem saraf kita. Boleh murid-murid nyatakan dalam bentuk apakah maklumat disampaikan di dalam sistem saraf kita? Betul. Maklumat dalam sistem saraf kita dibawa di dalam neuron atau sel saraf dalam bentuk impuls elektrik. Pengaliran impuls saraf dalam neuron berlaku dalam satu hala. Suatu neuron boleh dirangsang oleh perubahan pada persekitaran atau dirangsang oleh neuron yang lain. Impuls saraf dicetuskan pada dendrit neuron tersebut. Impuls saraf ini lalu dihantar dengan cepat ke badan sel dan seterusnya dibawa oleh akson sehingga terminal akson yang mempunyai bonggol sinaps. Seterusnya, cikgu ingin menerangkan laluan saraf yang melibatkan penghantaran maklumat dari reseptor ke efektor. Penghantaran maklumat di dalam badan melibatkan neuron aferen, interneuron dan neuron eferen yang banyak. Neuron aferen membawa maklumat dari reseptor ke sistem saraf pusat. Manakala interneuron membawa maklumat dari neuron aferen ke pusat kawalan dan dari pusat kawalan ke neuron eferen. Mari kita sama-sama melihat gambar rajah yang cikgu sediakan. Rajah menunjukkan bagaimana maklumat dalam bentuk impuls saraf dihantar dari reseptor ke efektor untuk menghasilkan suatu gerak balas
terhadap sesuatu rangsangan. Sesuatu gerak balas boleh terhasil sekiranya terdapat rangsangan. Rangsangan boleh berlaku di persekitaran luar atau persekitaran dalam tubuh kita. Contoh rangsangan dari persekitaran luar antaranya bunyi, bau dan rasa. Manakala contoh rangsangan di persekitaran dalam seperti perubahan tekanan osmosis, pH darah dan tekanan darah. Perubahan ini akan menyebabkan reseptor saraf mencetuskan impuls saraf. Impuls saraf ini seterusnya akan bergerak melalui badan sel dan akson neuron aferen sehingga ke akson terminal neuron aferen tersebut. Seterusnya, melalui interneuron, impuls saraf ini akan menuju ke sistem saraf iaitu sistem saraf pusat, otak dan saraf tunjang. Otak akan mengintegrasikan dan menginterpretasikan impuls saraf tersebut lalu membuat keputusan untuk bergerak balas. Arahan untuk bergerak balas akan dihantar melalui neuron ke efektor. Apakah efektor, murid-murid? Seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, efektor boleh jadi otot kita atau kelenjar endokrin tubuh kita. Bahagian efektor ini akan melakukan gerak balas berdasarkan rangsangan yang diinterpretasikan oleh saraf pusat. Demikian tadi, cikgu telah menerangkan laluan impuls saraf yang menghasilkan sesuatu gerak balas. Selepas ini, kita akan melihat pula apa itu sinaps dan bagaimana maklumat dihantar melalui sinaps. Baiklah murid-murid. Cikgu harap murid-murid telah bersedia. Cikgu percaya kebanyakan daripada anda tidak biasa mendengar perkataan sinaps. Jadi murid-murid, mari kita cuba berikan perhatian sepenuhnya. Sebelum itu, cikgu suka mengingatkan bahawa sinaps dan sinapsis adalah terma yang berbeza. Yang mana terma sinapsis murid-murid boleh dapati di dalam tajuk pembahagian sel. Mari kita sama-sama lihat gambar rajah yang telah disediakan untuk memahami mekanisme ini. Jika anda masih ingat pembelajaran kita tempoh hari, terminal akson neuron penghantar berakhir dengan bonggol sinaps. Terminal akson akan berhubung dengan dendrit neuron penerima. Di sinilah wujudnya sinaps. Sinaps merupakan ruang sempit di antara dua sel saraf atau di antara sel saraf dengan efektor. Baiklah murid-murid. Impuls saraf daripada neuron penghantar hanya boleh dihantar merentasi sinaps secara kimia. Bonggol sinaps banyak mengandungi vesicle sinaps dan mitokondria. Vesicle sinaps mengandungi bahan kimia yang disebut neurotransmitter.
atau bahan pemancar. Apabila sesuatu impuls saraf sampai ke bonggol sinaps pada terminal akson, bonggol sinaps dirangsangkan untuk membebaskan neurotransmitter ke dalam sinaps. Neurotransmitter meresap ke dalam sinaps dan dihantar ke dendrit neuron penerima. Dendrit itu dirangsangkan untuk mencetuskan impuls saraf yang baru yang sama seperti yang dibawa oleh neuron penerima ke neuron lain atau efektor. Tenaga dibekalkan oleh mitokondria supaya impuls saraf dapat merentasi sinaps. Jika murid-murid dapat fikirkan mengapa perlu adanya sinaps? Betul, sinaps memastikan impuls saraf bergerak dalam satu arah sahaja. Demikian tadi penerangan cikgu berkenaan sinaps. Mekanisme pergerakan impuls saraf melaluinya dan juga kepentingannya. Sekarang, mari kita bincangkan jenis-jenis gerak balas. Terdapat dua jenis gerak balas, iaitu tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Sebelum ini anda telah mempelajari bahawa cerebrum otak mengawal segala tindakan terkawal, manakala medulla oblongata mengawal tindakan luar kawal. Tindakan terkawal merupakan tindakan yang berlaku secara sedar. Ianya melibatkan integrasi dan interpretasi maklumat di cerebrum otak untuk menghasilkan satu gerak balas mengikut kemahuan kita. Satu contoh, tindakan terkawal adalah membuka pintu apabila terdengar bunyi loceng pintu. Bagaimanakah proses penghantaran maklumat berlaku dalam tindakan terkawal ini? Mari kita telusuri laluan impuls bagi tindakan terkawal yang berlaku akibat rangsangan oleh loceng pintu. Apabila loceng pintu ditekan, getaran akan masuk ke dalam telinga dan dikesan oleh reseptor yang terdapat di dalam telinga. Impuls saraf daripada reseptor di telinga akan melalui neuron afferent dan interneuron ke cerebrum otak untuk diproses. Selepas diinterpretasikan, impuls saraf dicetuskan dan akan bergerak melalui neuron efferent untuk dihantar ke efektor, iaitu otot rangka pada anggota tubuh kita. Bagi rangsangan ini, gerak balas yang mungkin berlaku adalah pada otot kaki yang akan mengecut dan mengembang untuk menggerakkan kaki ke arah pintu dan tangan akan memusing tombol pintu untuk membukanya. Cuba murid-murid fikirkan contoh lain gerak balas yang melibatkan tindakan terkawal. Murid-murid boleh menyenaraikan
3 contoh di dalam buku nota masing-masing. Antara contoh lain, tindakan terkawal adalah apabila anda mengangkat tangan untuk menjawab soalan yang ditanyakan oleh guru atau mengambil buku nota apabila diminta oleh guru. Demikian tadi penerangan cikgu berkenaan laluan impuls bagi tindakan terkawal yang dikawal oleh bahagian cerebrum otak. Kita akan teruskan eksplorasi kita untuk memahami laluan impuls saraf bagi tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal biasanya disebabkan oleh perubahan yang berlaku di persekitaran dalam tubuh kita. Contohnya, apabila anda melakukan sesuatu aktiviti lasak, tekanan darah akan meningkat. Perubahan atau peningkatan tersebut dikesan oleh baroreseptor yang terletak di arka aorta dan arteri karotid. Impuls saraf seterusnya dihantar melalui neuron aferen ke pusat integrasi. Pusat integrasi yang terlibat merupakan medula oblongata yang juga merupakan pusat kawalan kardiovaskular. Pusat kawalan kardiovaskular kemudiannya menghantar impuls melalui neuron motor ke efektor. Efektor kemudian bergerak balas dengan memperlahankan pengecutan otot jantung serta berlaku pengembangan diameter salur darah. Dengan tindak balas ini, tekanan darah akan kembali kepada normal. Cikgu harap murid-murid memahami penerangan cikgu sebentar tadi. Selepas ini, kita akan cuba memahami pula jenis gerak balas seterusnya, iaitu tindakan refleks. Tindakan refleks merupakan suatu gerak balas automatik yang berlaku dengan pantas tanpa dikawal atau disedari oleh otak. Tindakan refleks merupakan tindakan luar kawal yang melibatkan otot rangka dan saraf tunjang sahaja. Tindakan refleks penting untuk melindungi manusia daripada kecederaan dan keadaan bahaya serta adaptasi terhadap perubahan persekitaran. Tindakan refleks melibatkan 2 atau 3 laluan. Laluan impuls saraf daripada reseptor kepada efektor dalam suatu tindak balas refleks dinamakan arka refleks. Dan tindakan refleks seperti sentakan lutut melibatkan 2 neuron sahaja, iaitu neuron aferen dan neuron eferen. Mari kita mulakan dengan arka refleks bagi 2 laluan. Apabila tendon di bawah tempurung lutut diketuk, otot quadriceps akan merenggang. Keadaan ini merangsang reseptor regangan pada otot quadriceps mencetus impuls saraf pada neuron aferen. Impuls saraf dihantar oleh neuron aferen dalam akar dorsal pada saraf spina
terus ke neuron eferen yang berada dalam saraf tunjang. Murid-murid masih ingat bagaimana impuls saraf melintasi sinaps antara dua neuron? Ya, impuls saraf merentasi sinaps di antara neuron aferen dengan neuron eferen dengan bantuan neurotransmitter. Neuron eferen menghantar impuls saraf kepada efektor, iaitu otot quadriceps, melalui akar ventral pada saraf spina. Pada terminal akson neuron eferen, neurotransmitter dibebaskan untuk meresap merentasi sinaps dan merangsangkan otot quadriceps supaya mengecut. Tindakan ini menyebabkan kaki ditendang ke hadapan atau berlaku sentakan lutut. Begitu tadi, arka refleks bagi dua laluan iaitu aferen dan eferen. Seterusnya, mari kita perhatikan pula tindakan refleks yang melibatkan tiga laluan impuls saraf. Contoh tindakan refleks ini adalah seperti menarik tangan daripada objek tajam. Tindakan ini melibatkan laluan impuls melalui neuron aferen, interneuron dan neuron eferen. Apabila tersentuh objek yang tajam, impuls saraf dicetuskan dan dihantar oleh neuron aferen ke saraf tunjang. Pada saraf tunjang, impuls saraf dihantar melalui sinaps ke interneuron, kemudian merentasi sinaps sekali lagi untuk sampai ke neuron eferen. Seterusnya, impuls saraf dihantar oleh neuron eferen keluar dari saraf tunjang ke efektor. Otot yang terlibat dalam tindak balas ini boleh jadi otot bicep. Ini menyebabkan otot bicep mengecut. Tindakan refleks akan berlaku, iaitu apabila anda menarik tangan daripada objek tajam tersebut. Pada masa yang sama, interneuron menghantar maklumat ke otak dan menyebabkan kita menyedari rangsangan sakit dan merasa kesakitan tersebut. Begitu tadi arka refleks bagi tiga laluan iaitu aferen, interneuron dan eferen. Cikgu amat berharap penjelasan tadi jelas dan murid dapat memahami dan mengingatnya dengan baik. Ingat ya murid-murid, pembelajaran biologi amat penting untuk kita mengenal tubuh kita agar kita lebih menghargai dengan mengamalkan cara hidup yang sihat dan mengelakkan perkara-perkara yang memudaratkan. Mari kita telusuri penyakit-penyakit yang berkaitan sistem saraf kita. Terdapat pelbagai penyakit yang berkaitan sistem saraf. Namun begitu, kita akan memberi fokus kepada beberapa penyakit yang kita jumpa dalam masyarakat kita. Antaranya adalah penyakit Alzheimer dan Parkinson. Penyakit Alzheimer menyebabkan kehilangan keupayaan untuk menaakul dan menjaga diri sendiri.
Pesakit biasanya bercelaru, mudah lupa dan hilang arah walaupun berada di tempat yang lazim. Sekiranya kemerosotan otak berterusan, pesakit tersebut akan kehilangan kebolehan untuk membaca, menulis, makan, berjalan dan bertutur. Penyakit Parkinson melibatkan penyusutan sistem saraf yang menyebabkan anggota badan, rahang, kaki dan muka seseorang itu terketar-ketar. Pesakit juga mempunyai kesukaran untuk mengekalkan postur dan keseimbangan badan. Pasti murid-murid sudah biasa mendengar perkataan Parkinson dan Alzheimer ini. Cikgu ingin kongsikan penyakit lain yang juga berkaitan dengan sistem saraf. Penyakit sklerosis berganda. Ia merupakan penyakit progresif akibat ketidaknormalan sistem keimunan yang menyerang salut mielin dalam otak dan saraf tunjang. Kerosakan salut mielin menghalang penghantaran impuls dari otak dan juga ke otak. Penyakit Lou Gehrig atau amyotrophic lateral sclerosis atau ALS merupakan penyakit yang disebabkan oleh kemerosotan dan kematian neuron motor yang mengawal pergerakan otot serta mengunyah, berjalan dan bertutur. Penyakit Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD merupakan sejenis penyakit otak yang menyebabkan seseorang menjadi hyperaktif, tidak boleh memberi tumpuan dan mudah menjadi bosan. Autism merupakan sejenis penyakit berkaitan dengan perkembangan saraf dalam otak. Autism menyebabkan seseorang individu mengalami masalah berkomunikasi dan berinteraksi. Autism juga melibatkan masalah dengan integrasi deria. Epilepsi ialah kejadian aktiviti tidak normal di bahagian tertentu otak menyebabkan sel-sel saraf mengeluarkan isyarat yang luar biasa. Seseorang yang mengalami epilepsi mungkin berkeadaan tidak sedar dan mengalami kekejangan otot. Lumpuh otak atau cerebral palsy juga merupakan penyakit lumpuh otak yang disebabkan oleh kerosakan otak sebelum atau selepas kelahiran bayi. Kemungkinan berlaku semasa kanak-kanak berusia 3 hingga 5 tahun. Penyakit ini menyebabkan kegagalan otot dan keupayaan motor pergerakan berfungsi dengan sempurna. Demikian tadi sesi pembelajaran kita pada kali ini. Sebagai ngulang kaji, mari kita lihat hasil pembelajaran yang telah anda capai di akhir sesi ini. Murid-murid telah mencapai perkara berikut. Yang pertama, menghuraikan penghantaran maklumat melalui sinaps. Yang kedua, mengenal pasti
Contoh tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Yang ketiga, membuat rajah laluan penghantaran maklumat dalam tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Yang keempat, melukis rajah skema yang menunjukkan arka refleks. Dan yang kelima, memberikan contoh penyakit yang berkaitan sistem saraf. Untuk memastikan anda benar-benar faham dan telah mengingati semua yang telah kita pelajari pada hari ini, pastikan anda membuat latihan yang ada di dalam buku teks atau yang diberikan oleh guru anda. Dengan ini, cikgu akhiri sesi pada kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua sihat dan sentiasa bersemangat. Saya Cikgu Lina. Cikgu mengajar di SMK Sultan Abdul Samad PJ. Hari ini cikgu akan menerangkan tajuk statistik matematik tingkatan 4. Sebelum cikgu mulakan pengajaran hari ini, sebagai peringatan kepada guru-guru, buku, kod tangan mesti ada bersama dengan guru sebagai rujukan. Untuk murid-murid, pastikan buku catatan, pen dan kalkulator ada bersama dengan anda. Yang paling penting, pastikan alat bantu dengar anda telah diperiksa. Baik, semua dah bersedia? Mari kita mula. Dalam tajuk hari ini, murid-murid perlu mencapai objektif pembelajaran yang berikut. Pertama, murid-murid seharusnya dapat melengkapkan selang kelas bagi satu set data yang diberi satu selang kelas. Kedua, murid-murid seharusnya dapat membina kekerapan berdasarkan satu set data yang diberi. Ketiga, murid-murid seharusnya dapat mengira titik tengah sesuatu kelas. Keempat, murid-murid seharusnya dapat menentukan kelas mod daripada jadual kekerapan terkumpul. Kelima, murid-murid seharusnya dapat mengira min daripada jadual kekerapan data terkumpul. Sekarang kita akan lakukan sedikit senaman jari. Murid-murid boleh ikut apa yang cikgu lakukan. Genggam jari anda
kemudian buka. Ulang aktiviti ini selama 30 saat. Bentuk jari anda seperti ini dan kemudian buka. Ulang aktiviti ini selama 30 saat. Sudahkah anda lakukan kesemua senaman yang ringkas ini? Mari kita belajar sekarang. Sekarang, cikgu nak anda lihat gambar ini. Gambar ini menunjukkan markah ujian matematik untuk murid-murid di satu kelas. Bolehkah murid-murid beritahu cikgu antara markah yang manakah yang paling banyak diperolehi oleh murid dalam ujian matematik ini? Susah nak cari betul. Bagaimana nak menyenangkan kita lihat markah tersebut? Ya, kita boleh susun markah itu dalam bentuk jadual. Hari ini kita akan belajar menyusun markah dalam bentuk jadual. Sila lihat kepada contoh soalan ini. Raja 1 menunjukkan markah yang diperolehi sekumpulan 30 murid dalam satu ujian matematik. Soalan A berdasarkan data pada Raja 1, lengkapkan jadual 1. Di sini kita akan belajar lengkapkan kolom selang kelas markah dengan merujuk kepada selang kelas yang telah diberi. Lihat selang kelas markah ini. Di sini kita dapat lihat bahawa sifar akan tambah 9 untuk selang kelas sifar hingga 9. Dan 10 akan tambah 9 untuk selang kelas 10 hingga 19. 20 perlu tambah berapa? Ya, betul. 20 perlu tambah 9 untuk dapatkan selang kelas 20 hingga 29. Bagaimana dengan selang kelas seterusnya? Boleh cikgu minta bantuan beberapa orang murid untuk tolong cikgu lengkapkan semua. Silakan. Baik. Sekarang kita tunggu rakan kelas kita lengkapkan selang kelas dalam jadual ini.
nampaknya semua sudah siap. Murid-murid sekalian, adakah semua selang kelas telah dijawab dengan betul? Rakan anda telah tulis semua dengan betul. Terima kasih kepada yang tolong tadi. Seterusnya, dengan adanya selang kelas, bolehlah kita lengkapkan kolom kekerapan sekarang. Untuk kolom kekerapan, kita kena rujuk kepada Raja 1 untuk mengenal pasti kekerapan untuk setiap selang kelas markah. Untuk selang kelas 10 hingga 19, kita cari markah di antara 10 hingga 19. Ada sesiapa yang telah tahu jawapannya? Kekerapan untuk selang kelas markah 10 hingga 19 ialah 1. Untuk selang kelas 20 hingga 29, kita akan cari markah di antara 20 hingga 29. Berapa? Boleh beritahu cikgu? Ya, betul. 4. Ingat, murid-murid, setiap kali anda mengira kekerapan, anda boleh bulatkan nombor supaya senang untuk mengira bilangan kekerapan. Untuk kekerapan selang kelas seterusnya, siapa boleh tolong jawab? Ya, silakan. 8, 9, 5, 3. Terima kasih kepada yang tolong jawab. Sekarang kita semak. Adakah jawapan mereka betul? Untuk selang kelas 30 hingga 39, betul, 8. Untuk selang kelas 40 hingga 49, betul, 9. Untuk selang kelas 50 hingga 59,
Betul, 5. Untuk selang kelas 60 hingga 69. Betul, 3. Syabas semua. Anda telah dapat jawab semua dengan betul. Baik, sekarang kita perlu lengkapkan kolom yang terakhir, iaitu kolom titik tengah. Untuk mendapatkan titik tengah, kita perlu tambahkan had bawah dengan had atas, kemudian bahagi dengan 2. Jadi, untuk selang kelas 10 hingga 19 ini, anda perlu tambahkan had bawah 10 dengan had atas 19, kemudian bahagi dengan 2. Anda akan dapat titik tengah 14.5 untuk selang kelas 10 hingga 19 ini. Sampai sini masih boleh ikut? Baik, kita teruskan lagi. Untuk selang kelas 20 hingga 29, kita guna formula yang sama untuk mendapatkan titik tengah. Maka, titik tengah untuk selang kelas 20 hingga 29 adalah 24.5. Senang saja, betul. Jadi, untuk titik yang seterusnya, cikgu nak anda yang selesaikan. Boleh? Mari kita tengok selang kelas 30 hingga 39. Jawapan yang diberi oleh murid adalah 34.5. Ya, betul. Untuk selang kelas 40 hingga 49, jawapan yang diberi oleh murid adalah 44.5. Ya, betul. Untuk selang kelas 50 hingga 59, jawapan murid adalah 54.5. Ya, betul. Untuk selang kelas 60 hingga 69, jawapan murid adalah 64.5. Ya, tepat semua. Lihat jadual 1. Anda mampu melengkapkan semua dengan jawapan yang betul. Jadi, untuk soalan B dan C, kita boleh menjawab
dengan merujuk kepada jadual 1. Soalan B. Nyatakan kelas mode. Kelas mode ialah kelas yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi. Boleh sesiapa beritahu cikgu kelas manakah merupakan kelas mode? Ya, betul. Kelas mode adalah 40 hingga 49 kerana kelas ini mempunyai kekerapan yang paling tinggi berbanding dengan kelas lain. Baik, sekarang kita lihat soalan C. Hitung min anggaran bagi seorang murid untuk kelas ini. Min anggaran adalah jumlah titik tengah darab dengan kekerapan. Kemudian bahagi dengan jumlah kekerapan. Maka min anggaran untuk seorang murid adalah 41.83. Lihat, dengan senang anda telah dapat menjawab soalan B dan C dengan merujuk kepada jadual 1. Baik, murid-murid, hari ini di tajuk statistik ini anda telah mempelajari kemahiran yang pertama, melengkapkan selang kelas bagi satu set data yang diberi satu selang kelas. Yang kedua, membina kekerapan. Yang ketiga, mengira titik tengah. Yang keempat, menentukan kelas mode. Dan yang terakhir, mengira min anggaran daripada jadual kekerapan data terkumpul. Syabas kepada semua. Nampaknya kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan untuk hari ini. Cikgu sangat berharap pembelajaran hari ini dapat membantu semua murid memahami soalan dalam tajuk statistik matematik tingkatan 4. Akhir kata, selamat maju jaya.
Sekian, terima kasih.